Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita semua diberikan kesempatan, kelapangan untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Maka kata para ulama, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 perkara bagi orang yang menjaga solat fardu berjemaah di masjid. Pertama, kata para ulama, Allah berikan padanya rezeki yang berkat. Apa tanda rezeki berkat? Tidak disibukkan fikirannya, hatinya kepada dunia. Kesan bila mana kita ada harta, ada dunia, lazimnya kita akan sibuk, fikir, risau, bimbang. Maka orang yang menjaga solat fardu berjemaah di masjid, Allah berkati rezekinya. Allah berkati rezekinya. Sebab sekalian, sebab itu ada orang tanya, kenapa majoriti orang yang solat ni tak kaya, tak super kaya lah. Maka jangan salah faham, siapa kata solat untuk jadi kaya? Agama tak ajar macam tu. Dan apa tujuan solat? Pertama, kita ni hamba. Kaya ke miskin, wajib solat. Dia bukan tentang solat itu terikat tentang nisbah kaya ataupun miskin, susah solat, tak ada kaitan. Bahkan bimbang sahabat-sahabat sekalian, solat datang padanya itu emosi, risau, bimbang, terdesak, mendesak, tak ada pahala. Tak ada pahala. Wa na'udzubillah. Yang kedua, kita kena faham, solat bukan tujuannya untuk tambah rezeki. Bukan solat dijamin menjadi semakin kaya, tak ada kaitan. Dan apa fungsi solat? Orang yang solat, hartanya, rezekinya berkat. Kita dalam hidup ni bukan perlukan rezeki banyak, tapi rezeki yang berkat. Sebab apa? Rezeki berkat padanya ada pahala. Rezeki banyak belum tentu berpahala. Ini prinsip orang yang hidup dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan berakidah dengan ideologi manusia canang-canang pada kita, solat nisbah dengan kaya, miskin. Miskin kan nak kaya ke solat, tak ada kaitan. Sebab solat ini ibadah. Ibadah mesti dengan Allah Ta'ala saja, tak boleh benda selain daripadanya. Kan, tak boleh ibadah nisbah dengan selain daripada Allah. Itu masuk ibadah. Dia tak boleh ibadah sebab susah, sebab ada masalah. Tak jadi, tuan Muslim, takkan jadi. Lepas tu kita dah kupas tajuk ni bulan lepas, seingat saya lah, kan? Apa dia tentang bab ni? Dek, boleh slow dek? Kang Ustaz suruh kuliah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah lari point dah. Kan dah terganggu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ringkas terus je lah, terus. Tak ingat. Yang kedua, kata para ulama, orang yang solat berjemaah di masjid, apa janji Allah pada dia? Dibebaskan daripada siksaan kubur.
Kan hakikat kubur ni tempatnya itu sifatnya kesunyian, gelap, kan, sempit, panas. Sebab tu Nabi ajar kita banyak amalan yang boleh mensejahterakan alam barzah kita. Antara Nabi ajar kita, siapa yang nak kuburnya luas, banyakkan bersedekah. Kan, barang siapa yang nak kuburnya bercahaya, jaga solat sunat tahajud. Barang siapa yang nak ada peneman ketika berada di alam barzah, banyakkan baca suratul mulk ataupun banyakkan baca banyakkan membaca Al-Quran. Maka Quran akan menjadi peneman kita ketika mana berada di alam barzah. Yang ketiga, kata para ulama, janji Allah menerima catatan amalan dari sebelah buku kanan, dari sebelah tangan kanan. Bila kita mati, di antara saat yang paling manusia geruni, yang paling gerun, saat kita ditentukan takdirnya masuk neraka. Yang kedua, ketika nasib kita ditentukan, buku amalan jatuh kat tangan kanan ke kiri. Siapa buku amalan dekat tangan kiri, habis hidup dia, confirm diseksa dengan begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah. Dan beruntung bagi mereka yang mati berada di alam akhirat, Allah jadikan nasibnya itu buku amalan tangan kanan, maka diberkati, akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah. Sebab itu dekat alam akhirat dia ada banyak tol yang mesti cukup jumlah tunai tu untuk buka palang tol tu. Contoh dekat padang mahsyar, kita ada buat amalan, tapi bila nak persembahkan amalan, tak cukup 20 sen je rasa. Boleh buka tak palang? Bila tak buka, itulah kita akan terkandas pada alam itu, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas satu palang, jangan lupa air keruh pun ada tol. Sampailah ke mana. Dan nak buka palang tu mesti cukup dia punya duit, dia punya jumlah, dia punya apa, bayaran tu lah. Sama bab amalan. Terus. Maka bila palang tol dekat alam akhirat tu tak terbuka, maka terkandas kita, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga solat kita di masjid, di rumah Allah Taala. Yang keempat, melintasi sirat sepantas kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisap. Ataupun sekalian, masuk syurga tanpa hisap. Sebab itu, satu soalan nak tanya, kita hidup ni sebenarnya untuk apa? Kita akan terbayang banyak jawapan. Lah, banyak tu bukan jawapan. Kadang-kadang benda yang kita ada-adakan, sedangkan itu hakikatnya bukan jawapan. Jawapannya mesti satu je, tak ada banyak. Bukanlah salah secara mutlak, tetapi itu bukan root cause sebenar tujuan kita hidup. Namun apakah maksud sebenar kita memperjuangkan dalam kehidupan kita? Kita hidup ni untuk apa, tuan bos sekalian? Abang rasa bang, hidup untuk apa? Taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia contohnya lah, jawapan tu menjadi contoh, tapi secara root cause ni dua. Kita hidup ni tuan-puan sekalian, dua sebab. Pertama, untuk kumpul pahala. Sebanyak mungkin, selagi mana bernyawa, maka fokus kita di dunia sepatutnya kumpul sebanyak mungkin pahala. Sebab dekat akhirat tak ada masa, tak ada peluang untuk kita menambah pahala. Itu tujuan kita hidup di atas muka bumi, untuk kumpul sebanyak mungkin pahala, untuk kita bawa menentukan nasib kita di akhirat sana. Ini sifat orang beriman. Kan kita dah kupas poin ni bulan lepas juga, kan, tentang orang yang sampai kepada Allah Ta'ala ni ada dua kelompok manusia. Kan, pertama salik, orang yang berada di atas perjalanan untuk menuju kepada Allah. Yang kedua wasil, orang yang dah sampai kepada hakikat ma'rifatullah. Dan ulama pecahkan lagi,
Golongan salik ni ada 3 level iman. Itulah namanya ilmu yakin. Beriman sebab ilmu yang dia belajar. Atau muslihan. Kan? Yang kedua ainul yakin. Apa tu ainul yakin? 2. Apa dia? Memandang dunia semata-mata untuk pahala. Kan? Apa tanda kita sedang buat perkara itu dengan tujuan pahala? Tak berkira. Kan? Tak berkira lebih masa. Bila mana kita buat sesuatu perkara kerana dunia, tu jadi berkira. Kenapa berkira? Benda murah, benda nilai rendah. Benda yang nilai rendah, benda yang boleh dikira, sebab tu berkira. Tapi beza pahala. Pahala ni barang bernilai. Betul tak? Benda mahal ni tak ada nilai, tak ternilai. Benda yang tak ternilai tak boleh kira. Itu maksud tak berkira tu. Sebab infinity, dia tak ada ujung, tak ada pokok pangkal. Dia anugerah secara total Allah beri. Ni prinsip. Dan orang beriman hidup semata-mata untuk berpahala. Kan? Satu, memandang segalanya itu tujuannya untuk mendapatkan pahala, bukan dunia, bukan harta. Satu. Yang kedua, rasa berpahala. Kadang-kadang pandang sebab tahu konsep dosa pahala, kan? Maka dia tahu benda tu pahala, benda tu tak ada pahala, contoh. Yang kedua, rasa berpahala. Apa contohnya? Ni dengar kuliah malam ni kan, tuan-puan rasa sedang berpahala ke rasa biasa je? Kan? Maka kalau kita rasa semayang tengah buat pahala, kan, tengah buat pahala, apa tanda kita sedang rasa sedang buat pahala tu? Apa tanda, sahabat-sahabat sekalian? Kan? Sebab itu kena hidupkan kita punya ainul yakin tu. Basirah mata hati kita. Kena rasa berpahala. Kenapa kita kadang-kadang banyak buat amal kebaikan tapi tak mampu rasa pahala? Sebab dunia menjadi intention kita, kan, vision kita, dunia. Sahabat-sahabat sekalian, maka ni yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita mulia, kita bahagia, tenang jiwa sebab apa? Sebab amalan ke sebab apa? Bukan amalan. Amalan bukan punca kita dapatkan ketenangan. Pahala itulah sebab tenang. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah bukan fokus pada amalan, tetapi amalan yang berpahala. Beramal sampai dapat pahala. Pahala itulah sebab kita dapat hati yang tenang. Jangan salah faham. Sebab tu di antara amalan yang boleh rosak pahala kita, bahkan boleh rosak amalan tersebut, apa dia? Ibadah dengan resah. Beribadah dengan emosi mendesak, boleh tertolak, boleh hilang pahala. Aduh, banyak utang semayang. Macam betul dah. Betul? Macam betul dah. Maka lepas semayang tak ada apa-apa berlaku. Sebab apa? Bawa emosi resah. Resah bukan sifat Tuhan. Resah bukan sifat iman. Kecuali satu amalan. Satu-satunya amalan kita boleh bawa dengan emosi resah, gelisah. Apa dia? Apa? Satu-satu amalan yang kita boleh bawa perasaan resah, bimbang, risau. Apa dia? Doa. Maka siapa ada masalah, apa kaedah dia? Semayang. Tapi bukan sembahyang dengan kita bawa rasa resah, bimbang, risau tu, rosak amalan. Sebab sifat ibadah mesti dengan Allah. Allah tidak bersama pada orang yang resah, bimbang, risau. Itu bukan sifat Allah. Maka bila mana kita ada masalah, ada benda yang mendesak, kita rasa tertekan, sembahyang lillahi ta'ala. Sembahyang kerana Allah, bersama Allah semata. Lepas sembahyang, berdoalah dengan nada yang mendesak. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku ada masalah ya Allah, dengarlah ya Allah. Betul.
Ni dah dia resah waktu semayang tu, lepas semayang tak ada modal lah. Dia tu semayang macam sebab tu nak tahu jarak, sifat jarak hamba dengan Tuhannya letak pada sifat doa dia. Kita doa macam mana? Adakah dengan gaya yang bersungguh ataupun bersahaja? Di situlah jarak kita dengan Tuhan kita. Maka orang yang dekat hubungannya dengan Allah Ta'ala, doanya menggila, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka itulah dia punya akrab. Dan tanda orang itu dekat dengan Tuhannya apa dia? Banyak berbicara dengan Allah Ta'ala. Tuan-puan kalau ada kawan yang paling rapat, modal apa? Borak. Tanda rapat borak. Betul tak? Borak. Cuba borak dengan saya. Maka kita makan berdua. Nak borak apa? Tu Ustaz. Betul lah Ustaz. Betul Ustaz. Kan biasa gitu kalau makan belakang. Saya tak ada macam rancak. Saya ada macam krik-krik semua. Macam ganggu majlis orang dia. Itu yang macam malah nak lepak-lepak lama-lama, buat orang segan. Nampak sangat tak rapat dengan kita kan. Tanda rapat banyak borak. Setuju ke tuan-puan ada sahabat kawan baik ke asal diam kau cakap lah. Tak ada, tak kena cara tu. Tanda rapat mesra, ngam, borak. Maka siapa yang jarang berdoa, jarang meminta, jarang berbicara kan, jarang berkomunikasi dengan Tuhannya kan. Dan cara berkomunikasi dengan Tuhan dua, baca Quran, berdoa. Itu kaedah dia. Ini banyak benda kita kena perbetulkan. Sebab tu syariat ni bukan sifatnya ikut-ikutan. Dia ikut-ikut ni yang kita tak akan jumpa dia punya hakikat kehidupan tu. Dia mesti dengan ilmu, dengan belajar. Dengan belajar sahabat-sahabat sekalian. Ni sifat yang kita sama-sama kena halusi. Kita kena sama-sama fahami bersama sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, apa tujuan kita hidup? Kumpul pahala. Dah faham kan? Kumpul pahala. Maka segala benda yang Allah rezekikan pada kita, convert jadi pahala. Sebab itu je kesempatan yang kita ada untuk kita bawa bekal di akhirat sana. Tujuan Allah beri kepada kita Allah beri kita isteri kan, untuk manfaatkan asbab isteri itu kita membina pahala, khidmat pada dia kan, jaga dia, sayang dia, pahala. Tapi malangnya pahala tidak lagi menjadi perkara yang popular pada akhir zaman ni. Dah tak popular tu Muslim kan. Manusia lebih terkesan, tersentuh benda yang bersifat dunia, harta. Contoh, boleh tak kita pakat kuliah malam ni special sikit, kita habis pukul 10, tapi saya janji saya bagi seorang 500. Okey tak? Fikir, boleh Zat? Tak apa Zat, saya tahan Zat. Dia automatik terus absorb, terus terima, dia boleh engage benda tu. Tapi kalau kita janjikan pahala, okey, InsyaAllah tuan-tuan ada pahala di sana. Saya buat pahala lahir saya buat pahala gaji saya, anak saya kat rumah. Ini maksud dia, kita akan lebih berbekas, terkesan dengan materials lebih. Pahala tak seberhati dengan diri kita. Itu maksud pahala tidak lagi menjadi barang popular umat Nabi pada akhir zaman. Setuju tak? Saya try lah. Boleh? Kau tim kuliah sampai pukul 10, kita tunjuk pukul 10, 500 orang. Contoh. Ayo. Setuju Oh setuju. Pening aku. Itu. Ini kita soalan-soalan yang kita lontarkan untuk kita check and balance, untuk faham topik pada malam ini. Sebab tu kita mengaji kitab Mazayani Intima il Islam. Apa erti saya menganut agama Islam? Akhir zaman umat Nabi tak berbangga dengan Islam tu sendiri, tak bangga. Dia rasa Islam tu biasa. Dahsyatnya pemikiran akhir zaman ni. Dahsyat tu Muslim.
Kan para wanita dibelenggu dengan masalah masalah sosial, kan, prejudis dengan ajaran Islam, tentang aurat lah, kan, tentang hak kebebasan wanita, tentang hak faraid, apa lagi, hak kebebasan bersuara, kan, dalam bab rumah tangga, munakahat, muamalat, wanita menjadi pemimpin, jam semua. Lupa ke tak ada satu sejarah dunia tamadun manusia wanita tu diangkat menjadi mulia? Tak ada. Tak ada satu zaman pun wanita tu mulia martabat dia. Semua jadi binatang bagi nafsu laki-laki je. Jangan lupa. Asbab Islam lah terpakai seluruh bangsa agama follow sistem Islam, memartabatkan wanita tu sendiri. Semua follow. Tak ada Nabi Muhammad tu sampai kiamat wanita tu jadi binatang bagi laki-laki, betul? Sampai kiamat. Tapi bila mana dah dapat Islam tu sendiri, tuan-tuan sekalian, prejudis dengan apa yang Islam ajarkan kepada para wanita. Cukuplah dalam bab suami isteri ya. Rasa hamba pada suami. Allahu Akbar. Tu hadis. Kalau kan Nabi sebut, kalau ada perkara yang boleh disembah, maka aku perintahkan sembahlah suamimu. Maka tapi gagal faham tentang makna hamba tu. Hamba tu nampak macam sepak terajang. Allahu Akbar. Hamba inilah kita dapat pahala. Dia satu je, manusia tak nak jadi hamba. Itu yang bila rasa suami, awak yang saya ni hamba awak, seolah-olah macam hina sangat sifat hamba tu. Sebab apa? Terbiasa tak nak jadi hamba. Hamba pada Tuhannya pun dia tak suka, lagi dengan manusia. Sedangkan level Nabi tu, subhanallazi asra bi'abdihi. Kata para ulama mufassirin, nak tahu kriteria hamba tu Nabi. Nak tahu apa itu hamba, sifat Nabi. Kita ni hakikatnya jadi hamba pun tak layak. Tapi yalah, orang sekarang bijak kan, dia menggunakan istilah ni untuk downgrade agama tu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, kan, seolah-olah nak at par, laki perempuan mesti at par, mesti bersaing suami isteri. Dah tak, Islam tak jadikan skemanya macam tu. Itu nafsu kita. Wanita sampai kiamat berjasa dengan suami dia. Sebab apa? Asbab suami lahir dia. Tulang rusuk kiri suami. Tapi jangan kita ambil terms tu je. Dia ada terms yang kedua, apa dia? Suami ni pula sampai kiamat terhutang budi dengan ibunya, betul tak? Maka tidak akan ada laki-laki yang lahir daripada rahim ibu. Maka fair, square kat situ. Kesimpulannya simple je, kita ni hidup tak nak terikat. Sedangkan Islam maksudnya terikat, taat, patuh dengan perintah syariat. Tu simple point. Tak nak terikat, bercanggah dengan makna Islam, bermaksud terikat dengan syariat. Sebab tu dalam bab solat di tuan-tuan sekalian, terikat sepatutnya apa dia? Tidak ada solat dengan masa kita. Semuanya masa fi awqatiha, Allah sebut dalam Quran kan. Solatlah kamu pada waktunya. Waktu Allah tetapkan, bukan waktu kita. Sebab tu dunia ni hancur. Sebab apa? Manusia nak guna cara dia. Apa khabar semua? Falsafah sangat ke? Macam jam kereng je malam ni. Boleh falsafah sangat? Boleh lah kan. Saya yakin, saya punya kosakata ni, kalau orang yang biasa pergi kuliah ni, dia tak jam kereng lah. Jadi kalau bau kalau mu'alaf tu, yelah nampaklah muka jam kereng sikit. Kalau mu'alaf punya level lah. Ni saya cakap dengan orang yang dah lama masuk Islam kot, kan? Faham lah bahasa-bahasa ni. Sebab sekalian, kan? Yang kedua, kita hidup apa tujuannya? Mentakzimkan Allah. Macam faham apa maksud ta'zim?
Allah je besar, hutang kecil. Tapi tak mampu rasa macam tu. Dia nampak juga, tak ustaz, hutang saya lagi besar daripada Allah Ta'ala. Ambil engkau. Dia nampak hutang dia besar lagi daripada Allah Ta'ala. Ustaz, anak saya perangai teruk, saya tak tahu lah ustaz, semua benda dah buat teruk lah ustaz. Dia nampak dosa anak tu lagi besar daripada Allah. Itu yang terjerut dengan masalah. Maka agama ajar kita hidup ini tak ada benda yang lebih besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha besar. Semua kecil, mudah je Allah hapuskan. Kan, tapi bila mana orang beriman itu dia Islam tetapi tidak memahami apa yang agama tuntut, maka dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Kan, tidak akan mendapat kebahagiaan. Teringat kisah asbabun nuzul suratul Anfal. Dalam hadis yang sahih, kisah tentang adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas mati dibunuh dengan kafir. Orang kafir lah, kan, orang kafir namanya Sa'id bin Al-As, bunuh adik Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang. Adiknya mati. Nabi tak benarkan dia pergi perang asalnya, sebab usianya baru 13 tahun. 13 tahun, kan, paksa Nabi pilih dia. Nabi tak nak pilih dia, tak layak sebab muda sangat, kecil lagi. Menangis dia, berteriak tu poslian. 13 tahun, anak kita buat apa 13 tahun? Hah? 13 tahun dah tingkatan 1 13 buat apa? Umair bin Abi Waqqas nak pergi perang, Nabi tak benarkan sebab usianya masih muda, kecil sangat. Tapi Nabi benarkan akhirnya, dan akhirnya terbukti syahid, mati, meninggal, kena bunuh. Maka ulama sebut, kenapa Umair bin Abi Waqqas ni nak sangat pergi perang sampai Nabi tak benarkan tu, nangis melalak dia. Maka kata para ulama, Umair bin Abi Waqqas ada satu prinsip. Apa dia? Dia pegang dengan janji Allah. Hidup ni ada alam yang kedua, alam yang lebih kekal selama-lamanya dan sempurna nikmatnya. Itu alam akhir, alam akhirat. Maka apa prinsip Umair bin Abi Waqqas? Mengapa perlu hidup lama-lama dunia yang sementara yang rendah nilainya? Maka dia nak sangat pergi dengan segera alam yang Allah janjikan kekal abadi selama-lama dan sempurna nikmatnya. Sebab tu nak sangat mati. Sebab apa? Risiko duk dunia ni lama-lama sangat, risiko. Elok-elok lahir fitrah, kan mati kafir, mati munafik, mati fasik. Itu prinsip dia perang. Nak mati cepat-cepat, nak keluar daripada dunia yang bejat ni. Terus lihat. Ni macam mana para sahabat, dia punya faham tentang nilai hidup. Waktu perasan tak ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, kan, Imam Nawawi, umur yang muda tapi jadi alim, muktabar, ulama yang muktabar. Imam Syafi'i 16 tahun jadi mufti dah. Mufti zaman tabi'in bukan zaman contemporary ni, tabi'in, zaman ketiga selepas Nabi, Nabi, sahabat, tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Maliki zaman tu 16 tahun jadi mufti pada zaman dia. Sebab tu ada kajian menyebut otak Imam Syafi'i berbanding dengan Albert Einstein. Albert Einstein kotaknya 180 kekuatan, dia punya kuat. Imam Syafi'i 800. Ni ada ulama buat kajian, macam mana dia kaji tak pastilah, tapi nak ceritanya Imam Syafi'i punya kekuatan otak dia 800 kali ganda berbanding Albert Einstein. Albert Einstein ni umur dia 13 tahun boleh selesaikan semua formula math pada waktu zaman dia, zaman kegemilangan tu. Tokoh math zaman tu, kan, pun tak dapat nak jawab, Albert Einstein dapat jawab. Maka dibuat kajian, Imam Syafi'i otak 800, dia punya horsepower dia berbanding Albert Einstein. Ni ulama dulu.
Maka timbul satu persoalan, kenapa ulama dahulu mereka ni tak ada kenderaan, tak ada teknologi, boleh bergerak dengan cepat, tapi ilmu tu mengatasi orang zaman sekarang. Sedangkan zaman sekarang tuan-puan sekalian, semua lengkap, komputernya, teknologinya kan, internetnya, tapi tak dapat nak menandingi ilmu ulama-ulama zaman silam. Kenapa? Ulama dulu Allah pelihara dari sifat lalai. Lalai lah membezakan dua alam ni, dua zaman ni, zaman contemporary, zaman salaf. Lalai. Apa maksud lalai di sini? Ulama dahulu nak belajar satu hadis bermusafir, betul tak? Dalam sepanjang dia bermusafir tu khatam Quran. Maksud kata perjalanan dia nak pergi menuntut ilmu tu terisi dengan ibadah. Maksudnya waktunya solid dengan ibadah. Berbeza akhir zaman teknologi, semua cepat. Kesan cepat ada kelalaian, ada kelopongan. Ilmu tinggi tapi ada kelalaian, ada kelopongan. Sebab tu tak dapat nak tandingi dengan ulama-ulama zaman dahulu. Tak dapat tandingi. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, punca dosa maksiat, punca maksiat nafsu, syahwat. Punca syahwat lalai. Disebabkan kelalaian kita lah kita cenderung mengikut hawa nafsu kita. Maksudnya apa dia? Lalai daripada semayang, main game, ikut syahwat. Main lambat, ikut syahwat. Lalai semayang lambat, lalai main game, lalai jalan-jalan. Disebabkan perbuatan syahwat itu, maka buat maksiat. Dah sampai tak semayang, dah sampai tak dengar cakap mak ayah sebab main game tu. Kesan maksiat dosa. Maka ulama buat satu, ulama kata lalai ni terbit daripada sifat apa? Terbit daripada mana? Lalai itu terbit daripada hati. Hati yang lalai. Lalai itu sifat bagi hati. Hati yang tak diisi dengan kebaikan, maka lalai, lawannya. Syahwat terbit daripada mana? Nafsu. Kan tubuh kita ada 4 organ yang sifatnya halus. Roh, nafsu, lupa saya, ada 4. Poinnya, syahwat dia punya tempat terbitnya nafsu kita. Maksiat panca indera. Maka mata buat maksiat, telinga buat maksiat, mulut buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua panca indera itu berdosa kepada Tuhannya. Maka diazablah panca indera kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terboslah. Sebab itu kan, macam mana kita nak comeback, kita nak susun balik hidup kita ni supaya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kaedah yang paling mujarab? Antaranya yang diajarkan oleh para ulama kita tuan-puan sekalian, iaitu memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan tidak dapat menyempurnakan kita, tetapi dengan asbab taubat menyempurnakan amalan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita diajar lepas semayang. Semayang ni kan amal kebaikan, betul tak? Amal baik. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikirnya istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Betul tak? Patutnya alhamdulillah. Sebab apa? Beribadah. Dah ibadah kita tu tak khusyuk, boleh jadi dosa. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia. Kau dah datang lambat, nak habis lambat pula. Suka hati kita je kan. Habis masa dah, lupa lah saya. Tak bawa buku gitulah, ada drag je. Tak ada skrip kan. Bila ada skrip dia nampak lah dia punya cakap benda ni je. Dia tak ada skrip tu, semua benda nak cakap.
Saya tadi ada program, saya pengarah program ni, saya cabut kejap. Saya minta timbalan saya cover dekat Jenderam, ada camp. Ada camp tu yang pecut. So lepas ni saya terus sambung baliklah program. Sampai esok je program 2 hari je. Jadi tadi uruskan catering semua, taklimat tentang program, peserta baru sampai semua. Tu yang aduh, mana nak utamakan saya pun tak pasti lah. Tu lewat sikit, minta maaf lah. Azan baru azan dah azan dah lama. Tu apa tu? Itu habis isyak tu. Oh, jam loceng habis isyak. Allahu Akbar. Jadi itu sajalah yang kita mungkin boleh kongsikan bersama. Jadi sebagai kesimpulan rumusan yang kita nak ambil pada malam ini, tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa dia? Maka binalah agama kita dengan ilmu. Kan dia tiga serangkai ni. Amalan itu datang selepas ilmu. Silap. Amalan datang selepas iman, iman datang selepas ilmu, ilmu datang selepas adab. Dia mesti bermula dengan adab. Kenapa adab penting daripada ilmu? Bila mana orang itu memiliki ilmu tanpa adab, dia punya kerosakan tu lebih dahsyat. Berlaku tak zaman sekarang? Cerdik pandai tapi tak ada adab, tak ada agama. Habis rosak masyarakat. Lagi parah, lagi hancur dunia akhir zaman ni. Dia biar jahat yang tak pandai. Biasa penjahat yang bodoh ni kena kat diri dia balik. Allah, bodoh je aku. Macam tu. Tapi yang biasa kita jadi mangsa dunia ni sebab apa? Kezaliman, kejahatan daripada si pandai. Bahaya. Lepas tu jangan bermegah dengan ilmu yang ada. Dia mesti diikat dengan adab. Maka orang yang berilmu dipagari dengan adab, maka ilmu tu bagi manfaat kepada masyarakat. Dia akan jadi jernih, dia akan jadi baik. Tapi kalau orang yang berilmu ini Tuan Puan sekalian tak dipagari dengan adab, dengan agama, dia akan jadi iblis. Dia akan manipulasi dengan ilmu yang ada untuk merosakkan lagi banyak manusia. Zaman itu yang berlaku zaman sekarang. Kan? Maka ni jaga 4 serangkai ni. Kan? Amalan datang selepas iman, iman datang selepas ilmu, ilmu datang selepas adab. Maka bila mana kita dengar kuliah kan, sebaik mungkin jaga adab. Apa dia? Betulkan niat. Kan? Ekspresi. Kan? Ekspresi. Tuan-puan nampak muka macam nak belajar. Jangan nak muka macam band saya. Boleh hilang point saya malam ni. Tapi alhamdulillah saya suka surau ni. Surau datang dia nak cancel lah. Saya kalau malam lah letih sangat cancel lah kuliah. Surau ni saya cubalah sehabis baik komitmen. Nampak muka macam memang suka nak belajar lah. Syok sendiri tak tahulah. So far sangka baik saya, surau ni antara saya punya surau favourite lah. Nak mengajar tu seronok. Rasa bebas nak mengajar. Betul, kadang-kadang salah surau tu. Ui, ini aku salah bagi fatwa ke? Macam tak puas hati, macam tak setuju. Oh, boleh hilang lost point tau. Ini baik, dah panjang melirik lah. Minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Siru al-barakatillah. Qul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku